Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Untuk memberkati program kita malam ni, kita buka majlis kita dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, terima kasih kepada penganjur dan pengurus kita malam ni. Momen Buku, selamat datang kepada penonton kita malam ni dan yang akan tonton siaran kita malam ni pada program My Book Time yang telah mencapai siri yang ke-51. Masya Allah, tabarakallah. Moga semua siri sebelum, semasa dan selepas ini yang diadakan akan mendapat manfaat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Okay, sebelum tu boleh ke saya tahu malam ni saya bersama siapa yang Waalaikumsalam warahmatullahi Akib Al-Fadaq. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum tu boleh saya tahu siapa bersama kami malam ni, boleh tulis nama dan di mana kalian bersiaran dan kita nak tahulah siapa yang bersama kita malam ni. Ainin Sofia Mokhtar jelas di Pasir Mas. Okay, malam ni kita bersiaran di page Facebook Momen Buku dan juga di page Facebook Aina Bookshelf. Sebelum tu, sambil-sambil tu bolehlah masing-masing komen, masing-masing bagi tahu siapa ni bersama kami malam ni dan di mana anda bersiaran. Okay, untuk permulaannya, moga-moga yang datang, yang menonton malam ni dan yang akan menonton siaran ni sama-sama mendapat manfaat lah. Okay, kita tak nak pergi jauh, kita mulakan program kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya perkenalkan dulu, saya moderator malam ni, Zakiyah Madihah binti Muhammad Shah. Zakiyah Madihah binti Muhammad Shah, boleh panggil Zakiyah. Asal Pasir Mas, Kelantan. Lepasan Diploma Tahfiz Wal Qiraat Darul Quran Jakim. Lepasan graduan Sarjana Muda Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat Fakulti Quran Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia dan sekarang berkhidmat di Mahad Tahfiz Sains dan Teknologi Darul Ihsan, Kelang. Okay, berkenaan buku yang kita akan kupas malam ni ialah buku Mendidik Generasi ala Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan metod pendidikan anak Muslim, tulisan daripada Saleh bin Huwaidi bin Alu Husain. Kita tengok siapa dengan kita malam ni. Clear di bumi Mesir, Masya Allah, tabarakallah, Yusran Azim. Pada jam 3 petang sekarang di Mesir. Alhamdulillah, jauh, orang yang jauh menonton kita malam ni. Okay, sebelum makan kena tahu siapa yang masak tu kan. Jadi sebelum kita nak mendengar kupasan, kita kena kenal siapa pengupasnya, siapa yang mengupas kita malam ni. Okay, malam ni bersama kita panel Saudari Aina Syahirah. Okay, Saudari Aina Syahirah ada bersama kita. Okay, boleh perkenalkan. Okay, Saudari Aina Syahirah, penonton kita malam ni sedikitlah berkenaan Aina dan saya mendapat pengetahuan yang Aina ada sendiri Aina page Bookshelf kan, boleh perkenalkan juga insyaAllah. Silakan Aina. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada saudari moderator Ukhti Zakiyah Madihah. Okay, dan juga terima kasih diucapkan kepada penganjur
My Book Time, siri 51 anjuran momen buku. Okey, terima kasih diucapkan di atas jemputan lah. Memberi kepercayaan kepada saya untuk mengupas buku yang telah pun dimaklumkan ni. InsyaAllah nama saya Aina Syahirah binti Rostam, tinggal dan berasal di Teluk Intan, Perak. Orang Perak bukan orang Kelantan. Okey. Dan juga merupakan graduan ijazah sarjana muda pendidikan Islam di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Dan sebelum itu juga merupakan graduan diploma Al-Quran dan As-Sunnah di KUIS. Okey, dan sekarang ini saya sedang menunggu penempatan, posting untuk memasuki sekolah. InsyaAllah sedang menunggulah kat mana nak dicampaknya tu tengah tunggulah. Okay, doakan. Okay, dan sebelum ini saya pun pernah menjadi guru ganti lah. Guru ganti di 2 buah sekolah di sekitar kawasan rumah saya, di sekitar Teluk Intan. Sementara menunggu kerja tetap ni, dan juga sejak 2020 saya telah membuat satu page ataupun media sosial untuk menjalankan bisnes dropship, menjual buku-buku. Okey, dan 2 syarikat lah yang saya menjadi dropship, iaitu syarikat Pustaka Permata Ummah yang menjual buku-buku Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang, dan juga syarikat Jejak Tarbiyah yang menjual pelbagai jenis genre buku, termasuklah Hamka dan banyak lagi lah Malaysia di Indonesia. So dari 2020 sampailah sekarang, Alhamdulillah saya masih konsisten walaupun sekadar dropship, tapi selain daripada saya membuat jualan buku, saya juga membuat inisiatif seperti Aina Bookshelf Codes, di mana saya mendesign mereka poster-poster yang memfokuskan kata-kata yang yang berilmiah daripada buku-buku ataupun tokoh-tokoh tertentu berkenaan dengan buku dan sebagainya. Dan juga saya ada sejak daripada tahun lepas, bulan 6, saya ada buat live Aina Bookshelf, di mana macam ni jugalah, konsepnya sama macam momen buku buat, di mana saya buat kupasan buku-buku setakat ni dah 4 buah buku lah, Alhamdulillah, yang saya jemput panel-panelnya daripada sahabat-sahabat saya sendirilah yang mempunyai aspirasi yang sama, yang minat tentang buku, dan ada nak katanya ada perkongsian daripada mereka sendiri tentang buku. Dan itu sajalah daripada saya. Wallahualam. Okey, terima kasih pada saudari Aina Syahirah. Okey. Untuk pengetahuan penonton, saya dengan saudari Aina ni satu umur, tapi saudari Aina ni nampak awet muda lagi. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, kita pergi pada sesi yang kedua. Kita tengok pada tajuk buku kita malam ni ialah buku mendidik generasi ala sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik ciptaan, daripada surah At-Tin ayat yang keempat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum summa yuji'u aqwam tasbiqu syahadah ahadihim yaminahu wa yaminuhu wa syahadatahu. Okey, yang nak digariskan ialah khairun nas qarni summa allazina yalunahum, iaitu sebaik-baik manusia adalah qarni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik manusia ni adalah daripada zamanku, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summal ladzina yalunahum. Okey, malam ni yang kita nak tahu ni berkenaan summal ladzina yalunahum, iaitu kemudian pada zaman berikutnya, iaitu zaman para sahabat. Ibnu Katsir dah menjelaskan tentang keutamaan sahabat. Menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, seluruh sahabat yang adil itu mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji para sahabat ni, ramai-ramai para sahabat, ada juga nama para sahabat ditulis dalam Al-Quran.
dipuji para sahabat ini dalam Al-Quran, dan juga ada banyak pujian kepada para sahabat ni diucapkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkenaan akhlak dan perbuatan mereka ni lah. Okay, orang cakap don't judge book by its cover. Tapi ada je setengah orang tu tengok semua tu, terutama orang yang visual. Jadi saya antara orang yang visual. Jadi pandangan yang pertama tu adalah yang penting. Jadi berdasarkan buku yang bakal dikupas ni Aina, boleh Aina keluarkan, boleh Aina bagi pandangan Aina dari segi luarannya, sama ada design, reka bentuk cover muka depan dia, buku dan semua tu lah berkenaan buku ni. Persilakan Aina. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Zakia. Okey, baiklah. Apa pandangan saya berkenaan buku ini dan kenapa mesti ramai tertanya-tanya kenapa saya nak kupas tentang buku ini yang bertajuk Mendidik Generasi ala Sahabat Nabi. First kali saya tengok kepada cover buku, di mana kalau anda semua tengok dekat live ni ada buku kat hujung kanan tu, di mana cover buku tu warna putih dan juga background dia warna putih dan juga ada buku dan tulisannya warna biru dan warna merah, warna hitam macam tu lah kan. Okay, dan buku yang ada kat saya berbeza sedikit lah cover dia, di mana okay, lockkan background panel, Masya Allah. Okay, fokus kat buku Okay, ni buku yang saya ada sekarang, di mana sedikit berbeza lah dengan cover buku yang telah dipaparkan. Perbezaannya adalah di mana buku ini bersih hardcover, kulit keras, boleh nampak kan, kulit keras. Dan juga yang dekat live ni adalah soft cover, kulit lembut lah. Okay, dan cetakan ni pun saya tak pasti tapi berbeza lah sedikit. Di mana cetakan ini pada tahun 2020 baru lagi lah. Okay, bukan soft cover, hard cover. Dan kalau tak silap saya yang soft cover ni tahun 2014. Saya tak pastilah cetakannya sama ataupun tidak, tapi berbeza lah dari segi kulit dia. Dengan jenis dia pun tak sama. Dan buku ini adalah terbitan Indonesia dan juga bahasa pun dalam Indonesia. Masya Allah, dua-dua senior saya. Oh, Aina Sofia. Junior dekat USI ni. Kos sama juga. Okay. Okay. Maaf lah interrupt tiba-tiba tengok komen. Okay. Dan bahasa dia pun Indonesia. Maka kalau bagi saya lah, bila kita nak baca buku Indonesia ni, kita kena start daripada awal lah sebenarnya. Kena basic dan bukan bermakna kita kena tengok sinetron ke apa, tapi kena banyakkan buku-buku bacaan tentang Indonesia, bahasa Indonesia, kerana kalau tak kita macam susah sikit nak faham lah. Dan saya pun sedang fasa berjinak-jinak lagi lah untuk membaca bacaan-bacaan Indonesia. Dan kalau saya baca buku ini pun saya banyak merujuk jika ada perkataan-perkataan Indonesia yang kurang dapat difahami maksud dia, maka saya akan cuba carilah rujukannya di laman web, di Google, macam kita search ataupun cari perkataan dalam laman web Dewan Bahasa dan Pustaka lah, DBP kan. Sama lah macam tu. Sebab ada perkataan-perkataan yang kurang difahami, okay, maka pentinglah supaya kita tak adalah menyalah tafsir apa yang disampaikan oleh penulis. Lagi-lagi buku Indonesia kan. Dan buku asalnya, dia bukannya maksudnya ditulis oleh penulis Indonesia, tetapi ia adalah satu buku terjemahan. Okay, buku terjemahan Kang Isrami. Okay. Buku terjemahan daripada kitab bahasa Arab sebenarnya. Okay, kitab bahasa Arab. Penulis dia Saleh bin Huwaidi Al-Husain, iaitu seorang alim di Arab Saudi. Okay, dan judul asal dia dalam bahasa Arab iaitu Asalib Tarbiyah An-Nasyi'ah Inda Sahabah. Itulah tajuk asal buku ini, dan kitab asal itu dicetak oleh Dar As-Sami'i Arab Saudi dan diterbitkan pada tahun 2009. Okay, pada tahun 2009. Dan dalam Indonesia ni diedit ataupun diterjemahkan oleh Ustaz Umar Mujtahid.
Dan saya anggap buku ni macam kalau setakat yang saya tengok lah dalam Google dan sebagainya, masih tak ada lagi yang mengupas, mengupas ataupun membuat sinopsis, bukan sinopsis, review tentang buku ini dalam bahasa Melayu dekat Malaysia. Maka saya anggap ia satu perkara yang peluang yang sesuai untuk saya ketengahkan buku ini, ya. Dan antara detail-detail secara teknikal lah tentang buku ini yang ada kepada saya ni, fokus ataupun subjek buku ini adalah berkenaan dengan metod pendidikan anak Muslim. Kat sini ada beritahu dah lah. Okay, metod pendidikan anak Muslim ataupun pendidikan Islam lah, pendidikan Islam. Dan mempunyai 230 halaman. 230 halaman. Dan ini adalah cetakan keempat macam saya cakap tadi. Penerbitnya, lupa lagi tahu. Penerbit yang untuk Indonesia ni adalah Syarikat Gria Ilmu. Syarikat Gria Ilmu Jakarta pada tahun 2014 yang cetakan pertama lah. Cetakan sekarang ni tahun 2020. Okey. Dan saya dapat buku ini melalui di Shopee dan penjualnya pun penjual pustaka di Malaysia lah. Okey, saya tertarik. Saya rasanya saya bukan orang visual sebenarnya. Sebab saya tertarik dengan tajuk dia. Saya tertarik dengan tajuk dia dan kemudian saya tengok isi kandungannya apa. Cover dia buruk macam mana pun saya tak kisah. Yang penting saya suka tengok tajuk dia. Tajuk dia yang kalau menepati apa yang saya sedang cuba cari, so saya belilah. Dan isi kandungannya memang saya sangat tertarik dan sebab itulah nanti saya akan terangkanlah kenapa apa yang telah dihuraikan oleh Saleh bin Huwaidi Al-Hussein berkenaan dengan bagaimana para sahabat ni mendidik anak-anak mereka. Bukannya berkenaan Nabi mendidik sahabat, tetapi dia lebih kepada bagaimana sahabat generasi terbaik selepas Rasulullah ini mendidik anak mereka. Dan inilah yang akan diterangkan oleh penulis tersebut. Dan juga berkenaan dengan susun kata, gaya penulis yang telah ditulis oleh penulis ini. Kalau ditengok dalam bahasa Indonesia ni, macam saya cakap tadi mungkin ada yang tak berapa faham, maka memang kena rujuk beberapa perkataan. Dan jika tidak, memang saya akan tinggalkan bahagian yang saya tak faham tu. Maka nak katanya, bukanlah saya nak kata saya tera semua bab dalam buku ni, tetapi ada beberapa bahagian jugalah. Nak katanya ada kelemahan jugalah sebabkan bahasanya sedikit berbeza. Struktur ayatnya mungkin agak sukar difahami. Tetapi itu minoriti sahajalah. Majoritinya memang mudahlah untuk kita faham. Dan saya pun sedang dalam proses membuat infografik daripada sebahagian buku ini, iaitu berkenaan dengan metod pendidikan dan pengajaran para sahabat. Ada 5 metod tetapi sekarang baru 2 metod. Okay. Saya buat edit secara ringkas je infografik tersebut, nota ringkas lah, dan saya kongsikan di Facebook peribadi saya lah. Okay, saya rasa setakat itu je lah kot daripada saya berkenaan dengan isi kulit buku tentang buku inilah. Wallahualam. Terima kasih pada saudari Aina Syahira. Kita doakan moga-moga gerak kerja membuat infografik daripada buku tersebut daripada saudari Aina sendiri dipermudahkan dan sama-sama kita mendapat manfaat lah. Okay, kita tahu banyak pahala, besar pahala dan moga-moga mendapat manfaat bersamalah, sebab bila saudari Aina cakap tak ada lagi yang mengupas sepenuhnya berkenaan buku ini dan moga-moga ini yang menjadi sesi ini, program ini yang menjadi program yang pertama mengupas buku ini. Moga-moga dia mendapat rujukan daripada semua. Okey, berkenaan buku kita, iaitu berkenaan buku kita, orang cakap bagi betis nak peha kan. Jadi tapi tak apa, berkenaan untuk menuntut ilmu sangat-sangat dituntut. Jadi kita pergi kepada tadi kita pergi pada luaran daripada luarnya. Ni kita masuk dalam lagi. Kita nak tahu berkenaan apa yang
dikongsi sebenarnya oleh penulis berkenaan buku ni. Mungkin boleh saudari Aina kupaskanlah, kongsikan apa yang sebenarnya yang disampaikan oleh penulis dalam buku ni. Silakan. Okey, baiklah. Okey, apa yang hendak disampaikan oleh penulis tadi telah pun saya bagi key point, keyword dia iaitu memfokuskan metod pendidikan anak Muslim ataupun lebih memfokuskan kita sekarang ni pendidikan Islam lah. Dan sekarang ni pun ada isu tentang pendidikan Islam ya. Okey, baiklah. Apa yang telah disebutkan tadi, di mana penulis cuba memfokuskan metod ni adalah kaedah lah kan. Metod ni kaedah. Bagaimana kaedah untuk mendidik anak-anak. Anak-anak khususnya anak-anak Muslim lah. Kita sebagai orang Islam. Tetapi dengan merujuk kepada generasi terbaik dalam Islam, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Okay, dan tadi pun Ukhti Zakiah ada sebutkan sebuah hadis yang menyebutkan berkenaan bagaimana Rasulullah menyebutkan siapakah generasi terbaik selepas Nabi kan, manusia terbaik selepas Nabi kan. Maka kat situ kita dah nampak dah bahawa para sahabat ni memang para sahabat ni mereka ni adalah golongan yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Dan berkenaan sebelum kita masuk daripada buku ini, isi-isi apa metod dan sebagainya tu, kita nak lihatlah satu persatu dalam buku ini di mana penulis menyusun buku ini ataupun nak katanya penerbit lah kan, penerbit menyusun buku ini dengan dimulai dengan kata pengantar, kata pengantar yang telah ditulis oleh Dr. Saud bin Nasir bin Ibrahim Al-Qusairi, University King Saud, Fakulti Pendidikan. Di mana kata pengantar daripada Dr. Saud ini, beliau memuji susunan buku ini yang ditulis oleh Saleh bin Huwaidi ini, di mana penulis memuatkan kaedah-kaedah pendidikan. Kaedah-kaedah pendidikan yang bermanfaat berdasarkan syar'i. Maksudnya berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan hadis dan sebagainya, dengan yang relevan. Yang di mana usaha penulis membumikan, menyesuaikan dalil-dalil tersebut dengan realiti isu semasa sekarang berkenaan dengan pendidikan, di mana penulis menjadikan Al-Quran, sirah Rasulullah dan sirah para sahabat sebagai asas dalam menunjukkan dalil tersebut. Dan juga beliau memuji juga tulisan ini memiliki ciri khas tersendiri dengan tulisan yang jelas, makna yang mendalam serta rangkaian dan susunan kata yang bagus. Di mana kita boleh lihat kalau ikutkan dalam bahasa tulisan dalam buku ini sangat boleh saya kata tersusun lah, di mana para penulis akan memfokuskan kalau ada poin-poin penting, beliau akan membuat poin. Maksudnya dia bukanlah nak kata kitab Toros ke yang bagaimana macam berjela-jela dan sebagainya, tetapi dia lebih relevan lah untuk kita jadikan rujukan, di mana dia memfokuskan kalau ada poin, ada senarai apa-apa yang perlu disenaraikan, beliau akan buatlah poin 1, 2, 3, 4, 5. Kesimpulan pun, kalau ikutkan kesimpulan penutup dalam buku ni, sangat banyak kesimpulannya. Dalam 20 kesimpulan. Punyalah banyak, nak katanya penulis sangat menitik beratkanlah nak katanya ibrah para sahabat mendidik anak ni untuk dijadikan pedoman kepada ibu bapa ataupun para pendidik zaman sekarang ni. Okey. Dan juga dari sini selepas daripada kata pengantar, disusun pula dengan mukadimah. Mukadimah inilah kita dapat lihat secara sedikit, seberingkas mengapa buku ini ditulis. Mengapa buku ini ditulis, di mana penulis memulakan dengan nak katanya tentang realiti sekarang. Latar belakang realiti sekarang, di mana umat Islam sekarang ni hampir-hampir tidak ada
teladan ataupun role model yang sesuai untuk dijadikan pedoman untuk para pendidik. Di mana kita boleh nampak sekarang apa-apa yang nampak maju dan sebagainya mesti berkiblatkan barat. Okey, dan banyak pendidikan kita lebih banyak mengimport daripada barat. Okey, dan inilah yang menyebabkan penulis merasa perlunya kembali semula melihat kepada generasi terdahulu yang pendahulu yang telah menyebarkan Islam yang bersama-sama Nabi pada generasi pertama, iaitu para sahabat. Bagaimana nak melihat balik, dan penulis nak katanya dia membuat analogi untuk kembali kepada zaman para sahabat ni. Sampaikan dia buat analogi macam ni, umat Islam perlu kembali kepada sejarah mereka sendiri, iaitu sejarah umat Islam sendiri yang luhur, untuk memetik pelajaran, belajar dan mengenali sumber mata air. Dia mengandaikan katanya pedoman daripada para sahabat ni sebagai sumber mata air yang meluap, di mana para pendahulu kita meminum dari mata air itu, bagaimana mereka berkembang dan mendidik generasi penerus agar umat ini tahu macam mana nak mencapai tujuan sebagaimana mereka telah mencapai tujuan sebelumnya. Okey, kita boleh lihat kejayaan para sahabat Nabi menyebarkan risalah Islam. Bagaimana? Itulah yang nak dikaji oleh penulis. Bagaimana para sahabat ni nak mendidik pula generasi seterusnya, anak-anak mereka. Itu yang menjadi titik fokus penulis. Okey, dan mereka penulis memberikan judul Asalib Tarbiyatul Nasyiah Inda Sahabah kerana penulis berusaha menyediakan contoh-contoh dari para sahabat berkenaan sebab apa? Sebabkan mereka ni dididik secara langsung kan. Dididik secara langsung oleh Nabi dan mereka pun mendidik generasi seterusnya sesuai dengan manhaj Nabawi. Dan untuk kita tahu juga daripada buku ni, untuk tahu apakah sumbangan mereka, pengorbanan mereka dan apa beban rasa takut yang mereka hadapi, yang mereka pikul sebagai generasi pertama membawa risalah Islam dan kemenangan yang mereka cipta. Okay, sehingga kita melihat kehidupan mereka ni berbeza dengan tokoh-tokoh yang datang selepas ni. Okay, dan saya sukalah saya petik beberapa pandangan daripada ulama berkenaan dengan keistimewaan para sahabat ni. Dan sebenarnya dalam buku ni pun ada dia terangkan jugalah para sahabat ni siapa dan sebagainya. Okay, di mana Syed Qutb dalam buku Ma'alim fi Tariq, beliau menyebutkan generasi para sahabat ni digelar sebagai generasi Al-Quran yang unggul. Okay, Jailul Quranun Faridun. Okay, dan juga pakar sejarawan Islam Dr. Gharib Al-Sirjani, beliau menyebutkan di antara sebab kenapa Mekah ni dipilih sebagai tempat diturunkan ajaran Islam kerana lokasi Mekah itu adalah lokasi yang terasing daripada pusat-pusat peradaban. Jauh daripada pusat peradaban antara timur dan barat. Maka ia bebas daripada fikiran-fikiran falsafah luar yang maksudnya tidak mempengaruhi masyarakat Arab, semenanjung Arab tu lah. Okay, dan bebas daripada pemikiran yang materialistik, okay, pandangan hidup antara timur dan barat tidak terpengaruh. Maka antara sebab itu jugalah para sahabat mudah menerima Islam itu yang asli. Maksudnya terus daripada Nabi, mereka melihat wahyu diturunkan, mereka menyaksikan wahyu diturunkan dan sebagainya. Maka tidak ada apa-apa campuran lain, kata falsafah ke dan sebagainya, tak ada. Maka itulah menyebabkan mereka digelar sebagai Jailul Quran Faridun tadi, generasi Al-Quran yang unggul. Mereka menerima sebiji-sebiji apa intipati Al-Quran, perintah tu diterima, dihadam dan terus diamalkan. Okay, dan begitulah hebatnya mereka, sucinya, tulennya ajaran Islam yang mereka dapat daripada Nabi. Itulah yang menjadikan mereka istimewa. Okay, dan juga kalau tengokkan mukadimah ni, kita
kupas mukadimah lah kalau berkenaan buku ni. Sebabkan mukadimah ni pun panjang di mana penulis dia menekankan juga berkenaan dengan dia menerangkan bahagian-bahagian dalam buku ini. Sangat terperinci lah, nak katanya penulis buku ni sangat terperinci kerana dia menerangkan mukadimah dia tentang apa, dia beritahu. Okey, dan juga selepas itu dia beritahu tentang pengantar apa yang telah disebutkan, pengantar daripada penulis lah. Di mana kalau kat bahagian pertama ni penulis yang uniknya, penulis tidak terus jump into, maksudnya terus kepada para sahabat tu siapa, tetapi dia memfokuskan kepada tema utama yang hendak difokuskan pada buku ini, iaitu tentang pendidikan. Okey, tarbiyah. Okey, maka kat sini dekat bahagian pengantar ni penulis ceritakan tentang definisi tarbiyah. Apakah itu pendidikan secara bahasa dan istilah. Ini sangat menarik lah. Bagi saya sangat menarik kerana kalau saya sendirilah kan dalam masa dulu, masa belajar di UPSI dalam kos pendidikan Islam, memang kita belajarlah tentang pedagogi, tentang falsafah ilmu dan sebagainya, tentang pendidikan Islam itu sendiri. Tetapi nak katanya tidak sedetail lah, tidak sedetail ataupun nak katanya sangat bagus lah sebab ditekankan berkenaan dengan istilah, definisi dari segi bahasa, istilah dan juga disebutkan tentang kepentingan pendidikan menurut secara dalil dan juga merujuk kepada pandangan ulama dan juga tentang asas-asas pendidikan. Nak katanya menghimpunkan istilah-istilah pendidikan, kepentingan pendidikan dengan pandangan Islam. Selalunya kita tekankan pedagogi dan sebagainya dengan menurut pakar-pakar pendidikan daripada barat. Tetapi buku ini menekankan kepentingan pendidikan, tujuan pendidikan ini berdasarkan para ulama yang telah membahaskan sebelum-sebelum ini. Okey, dan juga selepas itu diterangkan tentang bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat dan juga penutup. Okey, dan nak katanya memang detail lah dekat mukadimah ni. Dia nak suruh kita faham dulu gambaran daripada buku ini secara keseluruhan. Okey, dan juga yang menarik lagi sebabkan beliau cuba memfokuskan cerita tentang para sahabat, sirah yang kita dengar tentang para sahabat dan sebagainya dalam konteks pendidikan. Maka ini sangat menarik lah bagi saya, graduan pendidikan Islam sangat menarik. Okey, dan sangat bagus untuk dihadam oleh ibu bapa atau bakal ibu bapa sendiri dan kita sendirilah. Okey, guru dan sebagainya untuk melihat bagaimana penulis memfokuskan riwayat hidup para sahabat ni dengan kacamata pendidikan. Okey, di mana kita tahulah pendidikan ini penting dan telah pun diterangkan dalam buku ini. Okey, dan antara perkara yang menarik yang saya nampak di sini adalah tentang aspek-aspek penting yang ditekankan para sahabat ketika nak mendidik. Apa aspek-aspek penting tu? Dan bahagian ini sangat panjang. Terdapat 20 aspek. 20 aspek dengan bukti-bukti daripada hadis, daripada sirah para sahabat disebutkan dalam ni. Dan juga yang saya bagi tahu tadi tentang metod pendidikan para sahabat, iaitu di bahagian kedua. Dan juga bahagian keempat disebutkan tentang tempat-tempat yang menjadi pusat pendidikan para sahabat. Para sahabat bagi kat mana tempat-tempat mereka mendidik anak-anak mereka, okey? Kat mana? Dan juga contoh tokoh pendidik dalam kalangan para sahabat. Siapa yang nak kata itu kehadapan dalam kalangan sahabat ni, semua ni pendidik, mereka ni semua pendidik, tetapi siapa antara mereka ni menonjol kehadapan untuk mendidik umat Islam pada waktu itu. Maka kat situ sangat menarik untuk kita lihat riwayat para sahabat dengan kacamata pendidikan sebagaimana saya sebutkan lah. Dan bahagian penutup, kat situ, kat penutup tu saya dah sebutkan tadi, kesimpulan yang disebutkan oleh penulis mempunyai dalam dekat 20 penutup kesimpulan. Nak katanya penulis, macam saya cakap tadi, penulis sangat menekankan beberapa aspek penting untuk
ambil berat oleh para pendidik, dan setiap buku ni, setiap halaman buku ini, helaian buku ini ada nota kaki. Nota kaki ni terlalu banyak lah, panjang. Okey, nota kaki ni terlalu banyak, di mana kalau tengok kat bahagian rujukan, rujukan dia, referensi dia, terdapat dalam berapa ya? 200 lebih rujukan. Termasuklah Al-Quran. Kitab-kitab yang dirujuk dan sebagainya sangat banyak, dan ini menambahkan keyakinan kita lah bahawa kita boleh nampak kesungguhan penulis untuk mengumpulkan sumber-sumber yang autentik untuk dipersembahkan kepada kita, untuk berusaha mempersembahkan para sahabat ni dari sudut pendidikan, dari sudut pedagogi lah nak katanya. Okay, dan saya rasa itu je lah untuk apa yang nak disampaikan oleh penulis dalam buku ini. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tabarakallah. Okay, kita dengar semua penonton semua masih ada di sini. Okay, mungkin mana-mana penonton yang ada ni boleh tulis sikit dekat komen apa yang dapat daripada yang disampaikan oleh Aina. Kenapa penulis menulis buku ini yang saya tanya tajuk, tanya soalan tadi. Okay, boleh komen, masing-masing boleh komen dulu, lepas tu saya boleh baca kenapa penulis menulis buku ini. Okey, kita tengok dan sama-sama boleh like, share dan komen dekat ruang komen tu lah. Okey, kita tengok seperti yang Aina kata tadi, Aina bagi tahu kepada kita penulis menulis buku ini, tiba-tiba bagi jawapan kan. Penulis menulis buku ini ialah untuk kembali melihat bagaimana generasi yang terdahulu mendidik anak-anak, iaitu generasi acuan direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu generasi para sahabat. Iaitu generasi yang hebat, direct acuannya pendidikannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sendiri melihat susah payah, yang sendiri melihat wahyu diturunkan, semua tu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, lagi apa yang saya dapat, yang penting berkenaan buku ini ialah ada nota kaki di akhir-akhir penerangan saudari Aina tadi. Aina mengatakan ada nota kaki. Bila nota kaki ia berkaitan ilmiah. Buku ini adalah buku ilmiah. Betul. Sebab kalau kita perasan akhir-akhir SEM, akhir-akhir tahun kita akan tulis tesis kan. Ada tesis, masing-masing ada tesis. Kalau daripada pengajian tinggi lah, dia ada tesis dan kita kena ada rujuk banyak-banyak buku untuk menulis penulisan kita tu. Jadi buku ini hebat untuk angkat untuk diterangkan kepada orang luar sebab dia adalah berdasarkan banyak-banyak sumber, bukan sekadar daripada mulut penulis, kata-kata penulis. Itu yang penting. Okey, banyak rujukan. Okey, selesai bagi sesi kita yang tersebut, kita tengok pada kita sesi seterusnya. Okey, nah, bagi Aina, setelah diterangkan, setelah dibaca buku tersebut, buku apa? Mendidik generasi ala sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, metod pendidikan anak muslim ni, apa tajuk atau bab yang memberi kesan kepada diri Aina sendiri? Mungkin Aina boleh bagi tahu part atau isi kandungan yang Aina bila baca tu, ya Allah, macam tu. Boleh Aina? Silakan. Okey. Baiklah. Kalau nak disebutkan tentang part mana, bahagian mana yang saya suka, sebenarnya satu buku ni yang saya suka. Banyak maklumat penting lah. Maklumat penting berkenaan pendidikan, di mana bagi saya buku ni memang sangat sesuai untuk dibaca oleh ibu bapa lah. Ibu bapa dan juga para pendidik, guru dan sebagainya. Nak kata penulis memulakan dengan benda yang basic, benda yang asas, iaitu apa itu pendidikan. Okey, definisi pendidikan. Okey, dan juga dia susun tu sangat terperinci lah, terperinci. Nak katanya selepas daripada apa itu definisi pendidikan, apa asas pendidikan,
tujuan pendidikan, kepentingan pendidikan, kemudian barulah masuk tentang sahabat, para sahabat. Siapakah para sahabat? Disebutkan tentang istilah siapakah para sahabat menurut pandangan ulama, dan kemudian disebutkan juga bagaimana Allah memuji para sahabat di dalam Al-Quran, mengiktiraf mereka dalam Al-Quran, dan kemudian disebutkan juga berkenaan dengan daripada sunnah lah, antara hadis Nabi tentang bagaimana para Nabi Rasulullah SAW memuji, mengiktiraf mereka, para sahabat ini. Antaranya hadis yang disebutkan pada awal tadilah, disebutkan oleh Akhti Zakiyah tadi. Dan juga kemudian disebutkan juga para ulama, kedudukan nak katanya pandangan persepakatan para ulama berkenaan dengan para sahabat. Okey. Dan juga disebutkan tentang selepas itu barulah masuk kepada bagaimana para sahabat dalam skop pendidikan. Okey. Dan antara bahagian yang saya sangat sukalah, iaitu bahagian kedua yang saya sebutkan tadi, di mana saya sedang dalam usaha buat infografik lah, iaitu berkenaan dengan metod ataupun manhaj para sahabat dalam pendidikan dan pengajaran. Di mana kat sini kalau disebut tentang metod dan sebagainya tu, dia menunjukkan penulis ni sangat cakna tentang bahagian pendidikan. Di mana istilah-istilah metod, pedagogi dan sebagainya itu memang istilah yang nak katanya pendidikan dalam pendidikan ni memang sangat semula lah dengan benda ni. Okay. Dan dekat dalam bahagian kedua ni, manhaj para sahabat dalam pendidikan dan pengajaran, dia ada perbahasan lagi. Dia ada perbahasan pertama. Itu nak katanya terlalu banyak detail. Okay. Saya fokuskan kepada perbahasan dalam bab ni, perbahasan perbahasan kedua, iaitu metod para sahabat dalam pendidikan dan pengajaran. Tadi manhaj, maksudnya sistem ni lah kan. Sistem secara keseluruhan, dan ini fokus kepada metod. Dan kat sini metod ni tak banyak, ada 5 je. Tapi dihuraikan dengan sangat banyak lah. Diterangkan oleh penulis sendiri dan juga pandangan-pandangan para ulama ataupun penulis kitab-kitab terdahulu, yang di mana kita boleh nampak lah ada nota kaki kat hujung-hujung setiap ayat tu menunjukkan ia adalah dirujuk daripada kitab-kitab yang sebelum-sebelum ini. Dan kebanyakan saya tertarik lah sebabkan nota kaki kebanyakannya banyak berkenaan dengan pendidikan Islam lah, berkenaan dengan pendidikan Islam, berkenaan bagaimana nak mendidik anak. So memang saya sangat teruja lah untuk membaca ni. Okay. Dan saya kongsikan sedikit lah berkenaan dengan metod para sahabat dalam mendidik dan mengajar ni, di mana kita boleh faham penulis terangkan para sahabat ni, mereka ni membuat kaedah pendidikan dan pengajaran ni memang nak rujuk siapa lagi kan, mestilah rujuk daripada Nabi. Bersumberkan Nabi, iaitu pendidik mereka yang pertama. Pendidik mereka yang pertama. Dan di mana mereka ni sebagai murid-murid berguru dengan Rasulullah SAW. Dan oleh itu mereka ni daripada apa yang telah diajar oleh Nabi, mereka ada metod mereka tersendiri, okay, dalam pendidikan. Dan yang pertama, okay, penulis menyebutkan metod yang pertama iaitu membina manusia. Membina manusia, menjaga kemuliaan serta sisi kemanusiaannya. Okay. Dan penulis menyebutkan pendidikan Islam ni menegaskan kemuliaan, keutamaan manusia. Nak katanya pendidikan Islam, pendidikan dari sudut kacamata Islam mesti mementingkan fitrah ataupun nilai-nilai kemanusiaan. Ataupun bahasa ringkasnya nak mendidik orang menjadi manusia kan. Selalu kita dengar macam tu kan, mendidik manusia menjadi manusia. Inilah yang ditekankan oleh para sahabat, di mana mesti kembali kepada fitrah. Fitrah yang telah dibentuk ataupun diciptakan oleh Allah, di mana dengan fitrah kebaikan. Dengan fitrah kebaikan dan membenci kemungkaran. Dan dekat sini penulis menyatakan beberapa dalil
dalil daripada Al-Quran, uh, dalil-dalil yang menunjukkan Allah memuliakan manusia sebagai makhluk yang paling istimewa. Allah mengistimewakan dan memuliakan manusia dari sekalian makhluk. Dan di antara dalilnya, sebagaimana telah disebutkan juga oleh Zakiyah tadi, dalam surah At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan juga dalam surah Al-Isra ayat 70, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Okey, kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Maka kat sini kita boleh nampak beberapa keistimewaan dan juga kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia, dan inilah menjadi aspek utama supaya kita menjadi sebaik-baik manusia tersebut. Itulah aspek utama untuk mendidik, dan inilah yang diambil berat oleh para sahabat. Okey, sebagaimana kita tahu Allah menciptakan kita sebagai khalifah, kan? Khalifah Allah di muka bumi, di mana amanat tu langit dan bumi pun tak mampu nak memikul, dan manusialah yang memikul amanat ini. Dan Allah menganugerahkan kita akal kepada kita dan juga fikiran. Mengistimewakan kita dengan fikiran, akal fikiran. Inilah yang dipelihara, yang hendak dipelihara melalui pendidikan, akal fikiran yang waras. Dan Allah tundukkan segala apa yang ada dekat alam semesta ni untuk kepentingan manusia. Dan juga Allah memberikan kebebasan dan tanggungjawab. Kita bebas untuk memilih. Memberi kebebasan dan tanggungjawab untuk menentukan pilihan. Dan banyak lagi. Nak katanya itulah keistimewaan. Kita kena menghargai apa yang telah diberikan, dikurniakan oleh Allah kepada kita. Dan semua ini para sahabat memahami bahawa akidah lah yang menjadikan asas kepada metod ini. Di mana kita kena bersyukur dan juga meyakini bahawa Allah telah menjadikan kita sebagai makhluk. Maksudnya kita sebagai makhluk hamba Allah yang telah diberi keamanan dan sebagainya, dan dia tidak dapat lari dengan akidah. Maka dari metod ini tak menggambarkan bahawa pendidikan mesti berasaskan akidah. Berasaskan akidah. Dengan berasaskan akidah, kemuliaan manusia tak akan lenyap dan tak akan diperlekehkan, dilecehkan. Maksudnya kita sebagai manusia kan, kita sebagai manusia, kita ada akal fikiran, kita ada nak katanya kedudukan yang istimewa. Maka pendidikan Islam mesti memfokuskan kepada bagaimana nak membina manusia itu menjadi seorang yang baik. Seorang yang baik, seorang yang istimewa, seorang yang mampu menjadi khalifah, kan? Maka berlawanan dengan itu, contohnya mendidik dengan cara keras, contohnya tak kisahlah apa pun, memperlekehkan potensi orang dan sebagainya, menganggap seseorang tu memang tak boleh nak belajar dan sebagainya, maka itu bukan asas pendidikan Islam. Asas pendidikan menurut Islam. Maka apa-apa yang kita boleh nampaklah para sahabat mendidik ataupun menegur seseorang dan sebagainya, mesti dengan cara memuliakan. Mereka tak akan menghina orang yang mereka didik, orang yang mereka tegur. Itulah kita boleh nampak betapa hebatnya para sahabat dalam mendidik lah. Okay? Dan juga ada banyak lagi lah untuk bahasan yang pertama ni. Itulah nak katanya panjang. Dan yang menariknya dalam setiap apa-apa poin yang hendak diketengahkan, penulis akan nak katanya menyatakan contoh bagaimana para sahabat mendidik, iaitu dengan riwayat hidup daripada para sahabat lah. Yang kalau ini penulis memberi contoh tentang kisah pengislaman Amru bin Al-Jamuh. Amru bin Al-Jamuh. Jadi kisahnya lah. Dan metod yang kedua iaitu metod pertengahan. Metod pertengahan di antara tegas dan juga lembut.
lunak, lembut lah kan. Okey, metod pertengahan maksudnya tak terlalu tegas sangat, tak terlalu garang sangat dan tak terlalu lembut. Itulah metod yang digunakan oleh para sahabat. Di mana nak katanya kalau dengan anak-anak yang kecil, anak-anak yang kecil, para sahabat memang akan bergurau. Okay, dengan cara bergurau, maksudnya nak kata fasa anak-anak ni mereka suka benda-benda yang menceriakan. Memang fitrah mereka suka benda yang seronok lah kan. Tetapi para sahabat melayani lah fitrah tersebut tetapi dengan cara yang berhikmah lah. Dengan cara yang berhikmah, melayani dengan lembut dan juga nak katanya tidak terlalu ketat. Tidak terlalu ketat dalam nak mendidik. Dan di antara contoh yang diketengahkan, okey, contoh yang diketengahkan iaitu antaranya ketika Ibnu Mas'ud, para sahabat Ibnu Mas'ud ketika mereka melintas di hadapan suatu kaum dan ada sesuatu yang tidak mereka suka pada kaum tersebut, maka mereka berkata, tahanlah, semoga Allah merahmati kalian. Maka maksudnya kalau ada orang yang mereka tak suka ni, maksudnya dalam kacamata sebagai pendidik, jangan kita nak terus nak kata bertindak secara melulu, memarahi mereka dan sebagainya. Tahan. Nak katanya tidak terlalu lembut tetapi tidak juga terlalu tegas. Okey. Dan juga Ali bin Abi Talib juga ada mengatakan istirahatkanlah hati dan carilah hiburan berhikmah untuknya kerana hati juga bisa dari Indonesia pula. Kerana hati juga boleh penat seperti halnya tubuh. Seperti samalah juga tubuh. Maksudnya mesti ada selang-seli dengan perkara yang boleh menenangkan, merehatkan hati. Tak adalah kita terlalu fokus tegas je ataupun tidak terlalu kita lembut je. Gitulah. Okay. Dan juga metod yang ketiga iaitu dengan prinsip mencari maslahah dan menghindari mafsadah. Mencari maslahah dan menghindari mafsadah. Ini nak katanya para sahabat ni bertumpu kepada prinsip ini di mana setiap orang ni ada kebiasaan tersendiri. Setiap kaum setiap orang ada kebiasaan sendiri. Kalau maksudnya kita kena fahamlah situasi seseorang tersebut. Kalau dia terbiasa melakukan sesuatu itu dan kalau dia tidak buat, orang lain akan anggap dia jahat ke, maksudnya membawa kepada mafsadah, keburukan. Maka kita kena faham dan kita kena nak katanya biarkan dia dengan kebiasaan tersebut. Tetapi kalau kebiasaan tersebut membawa kepada mafsadah, para sahabat cuba mendidik secara berperingkat supaya kebiasaan yang mafsadah tersebut dapat diubah kepada yang maslahah lah. Ni agak susah sedikit untuk diterangkan, okey. Dan ataupun contohnya lah yang senang lah kan. Contohnya kalau ada sesuatu arahan ataupun sesuatu penjelasan yang disebutkan ataupun kenyataan disebutkan oleh seseorang, contohnya ada seorang yang berkata, saya ada keperluan penting denganmu. Tapi dia tak jelaskan lagi benda tu. Maksudnya dia tak jelaskan lagi dan maksudnya dia tak terjelaskan lagi apa keperluan tersebut. Tetapi mungkin dia akan berkata, saya akan memberikan sesuatu itu dan ini tapi dengan waktu yang lain. Maksudnya dengan waktu yang sesuai dengan sesuai untuk dijelaskan. Maksudnya nak katanya jangan sampaikan sesuatu itu menjadi mafsadah sebabkan kita terlalu terus direct. Tetapi kita kena tengok kebiasaan. Okey. Dan juga metod yang keempat iaitu memerhatikan faktor usia, suku kaum, bangsa dan juga kelompok lah. Kat sini nak katanya para sahabat akan melihat nak mendidik seseorang tu mesti lihat kepada usia dia. Maksudnya kita mendidik
sesuai dengan usia dia dan juga mengikut kepada kebudayaan ke ataupun kelompok mana yang mereka sedang uh, mereka tu dekat mana, dekat lingkungan kelompok mana ataupun suku kaum yang macam mana. Dengan memerhatikan aspek-aspek tersebut maka uh, kita boleh dapat mengharapkan agar orang yang mendengar tu yang kita didik tu dapat mendengar apa yang kita nak didik lah. Itu maksudnya. Dan metod yang kelima iaitu para sahabat akan berusaha untuk mengintegrasikan, menggabungkan antara keperluan jasmani dan rohani. Okay, maksudnya dalam pendidikan Islam memang tidak mengetepikan, mengesampingkan jasmani, bukan hanya sekadar rohani tetapi kedua-dua tersebut. Okay, dan itulah katanya 5 metod yang bahagian yang menjadi yang menarik saya untuk mengkaji, memahaminya dan kemudian menjadikannya sebagai infografik lah. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam. Okey, kita tengok dalam banyak metod itu apa yang penonton kita dapat. Penonton boleh penonton daripada Momen Buku dan Aina Book Chef boleh sama-sama komen apa yang kalian dapat daripada pengisian Aina yang hebat tadi. Okay, kita tengok komen daripada Nur Musyidah, banyak kata-kata yang Nur Musyidah dapat. Yang pertama, pendidikan menurut kacamata Islam sangat selari dengan fitrah manusia. Yang kedua, akidah merupakan perkara asas dalam sebuah proses pendidikan. Yang ketiga, bersifat metod pendidikan tu yang pertama tak dapat Yang kedua bersifat pertengahan. Yang ketiga mementingkan maslahah dan mengurangkan mafsadah. Yang keempat mementingkan faktor usia. Yang kelima menggabungkan antara keperluan rohani jasmani. Maaf, nombor 1 terlepas. Okay, tak apa. Okay, suka ayat tadi. Istirahatkan hati dalam metod pendidikan itu istirahatkan hati kerana hati bisa. Kerana hati apa Ina? Kerana hati boleh menjadi penat seperti tubuh. Tubuh kita boleh penat juga kan? Sama juga dengan hati. Okey, sebab dalam kita mendidik ada tegas, ada lembut. Tapi kadang-kadang ada orang yang boleh tegas je. Tapi mesti dia penat. Kadang-kadang orang tu mengajar lembut je. Tapi mesti juga penat. Sebab dia sentiasa lembut, mesti ada yang tak mendengar semua tu kan? Okey, tu je. Jadi pendidikan ni sesuai dengan setiap peringkat. Sebab bukan sekadar menjadi anak murid sesuai untuk dididik. Bukan sekadar menjadi pelajar sesuai untuk dididik. Menjadi sahabat, menjadi guru pun boleh dididik oleh orang-orang sekeliling kita. Okey, supaya kita nak bawa sikit lebih perbincangan kita malam ni supaya lebih membumi sedikit perbincangan kita. Kita masuk kepada isu semasa lah. Okay, kita sedia tahu berkenaan isu pendidikan, berkenaan generasi muda yang sering dicetuskan masa-masa kini lah, yang kebelakangan ni lah. Lebih-lebih lagi yang ada yang mempersoal kepentingan elemen atau subjek pendidikan Islam di sekolah. Mungkin menurut Aina, apa sisi penting dari buku ni yang boleh dijadikan pedoman untuk berhadapan isu yang saya cakap tadi lah. Mungkin Aina boleh terangkan. Silakan Aina. Okay, baiklah. Alhamdulillah. Dah ke soalan yang keberapa tadi Okay, dan kita dah pergi kepada isu semasa kan. Dan saya anggap minggu ni hangat jugalah tentang isu pendidikan Islam ya, subjek pendidikan Islam. Saya tak adalah nak berpetikaikan terus apa yang telah disebutkan. Tetapi dari sudut cara berfikir orang yang telah mencetuskan itu dan beberapa nak katanya pandangan-pandangan yang telah diberikan, ini menunjukkan sebenarnya isu tersebut adalah isu yang berkenaan dengan teknikal, secara teknikal, penjadualan, silibus yang tinggi dan sebagainya. Tetapi
kenapa kita nak cerita sekarang, kenapa pendidikan Islam yang hendak dikurangkan. Kan? Sedangkan benda tu boleh nak katanya dicapai solusinya secara bersama sekolah, PIBG dan sebagainya. Okey, tetapi kalau dari sudut cara berfikir mereka, kita boleh nampak bila mereka mempertikaikan pendidikan Islam ni, bukan mereka sahajalah tetapi ramai lagi, iaitu dia adalah hasil daripada efek ataupun kesan daripada sekularisasi ilmu itu sendiri. Di mana kita boleh nampak negara kita telah pun pada waktu dahulu telah pun dijajah, okey, dijajah oleh British dan sebagainya. Kita boleh nampak daripada hasil ataupun bukan hasil, kesan penjajahan uh, masih dapat dilihat lagi. Masih dapat dilihat lagi dengan sistem pendidikan kita ni sebenarnya dualism, iaitu terpisah antara elemen agama, ukhrawi dan juga duniawi. Itu subjek-subjek yang lebih kepada kemahiran dan sebagainya, lebih kepada dunia lah. Okey. Sedangkan kalau ikut pendidikan Islam, macam saya ada kongsikan tadi, metod para sahabat ni dia mengintegrasikan antara jasmani dan rohani. Okey. Dan kat situlah bila kita boleh nampak sekarang, realiti sekarang tak hairan pun benda ni berlaku ataupun cara berfikir begini berlaku disebabkan kesan daripada sekularisasi ilmu tu. Nampak terpisah lah. Okay. Dan kita boleh nampak bagaimana pendidikan Islam kan. Kita boleh nampak sistem sekarang kan. Dan juga disebabkan itulah kita boleh nampak mereka disebabkan efek daripada sekularisasi ni, cara berfikir mereka akan terlihat sebagai jumud terhadap bukan jumud, maksudnya nak katanya sisi lainnya juga, bukan mereka lah, sisi lainnya juga iaitu orang-orang agamawan lah yang gagal. Bukannya kita nak terus kritik tapi realiti orang-orang agama ni gagal untuk mempersembahkan pendidikan Islam yang sebenar. Dan menyebabkan orang awam ni yang ada cara berfikir sekularisasi terhadap ilmu ni, mereka anggap tak nampak apa hubungan agama ni dan keperluan dalam realiti hidup mereka. Itulah menyebabkan hasilnya pandangan-pandangan sebegini. Okay? Sedangkan itu yang kita dipertikaikan. Okay? Dengan mempertikaikan bahasa Arab lagi. Ada yang saya dengar, ada seorang tu disebut bahasa Arab ni, bahasa Arab yang belajar kat sekolah ni bukannya nak katanya berguna pun untuk faham Al-Quran. Sampaikan macam tu sekali. Nak katanya kita tak boleh nak hentam mereka terus, tetapi kita boleh lihat cara berfikir mereka disebabkan kesan daripada sekularisasi ilmu tersebut. Sedangkan bahasa Arab itu asas bahasa Arab yang dipelajari dekat sekolah itulah yang membawa kita memahami Al-Quran sebenarnya kan. Tetapi disebabkan inilah kita kena mereka kita yang ada latar belakang agama, lagi-lagi daripada saya sendirilah sebagai pendidik, bakal pendidik, lagi-lagi dalam kos pendidikan Islam yang akan mengajar nanti. Sangat penting untuk kita mempunyai cara pandang untuk kita memberi kesedaran. Walaupun kita dalam sistem yang sedia ada ni, kita cuba memberikan pandangan yang bukan pandangan, maksudnya kita berusaha untuk menyampaikan kepada mereka ataupun menunjukkan role model bahawa pendidikan Islam ni antara elemen penting untuk anak-anak. Kerana macam kita yang saya disebutkan tadi, metod yang pertama dalam pendidikan Islam, elemen pendidikan Islam ni asasnya adalah akidah, di mana kita nak membina manusia menjadi manusia, menjaga kemuliaan manusia sebagai manusia itu fitrahnya, kita kena jaga perkara tersebut. Maka inilah yang menjadi asas dalam pendidikan Islam. Dan pendidikan Islam, subjek pendidikan Islam sekarang pun itulah asasnya. Dalam falsafah pendidikan Islam pun menekankan perkara ini untuk menjadi manusia, untuk
menjadi manusia yang sejahtera dekat dunia dan akhirat. Maksudnya menyeimbangkan kedua-dua tersebut. Itulah falsafah yang sebenar. Inilah yang kita kena uh, menyampaikan, usahakan untuk menyampaikan kepada mereka. Dan juga asas-asas akidah tu memang ditekankan. Kita kena memberikan kesedaran sedikit demi sedikit lah. Dan itu sajalah dari saya. Wallahualam. Okay, terima kasih Aina. Suka saya dengar tadi integrasi rohani dan jasmani yang para sahabat tekankan dalam pendidikan. Saya ambil sarjana muda di USIM. Sarjana muda di USIM menekankan integrasi ilmu nakli dan nakli ya. Ilmu nakli dan akli ya. Promote sikit USIM. Yang mana setiap kelas kami tu, setiap semester ada je subjek agama dan ada subjek bahasa Arab. Maksudnya pihak pengurusan ni sangat mementingkan bab-bab tu. Alhamdulillah kita masih lagi dalam kelompok tu lah. Okey. Kita telah berada di penghujung sesi. Dah hujung-hujung ni mestilah kita nak dengar kata-kata emas yang bakal keluar daripada panel kita malam ni. Mungkin kata-kata terakhir yang Aina ingin sampaikan kepada penonton kita malam ni. Dipersilakan Aina. Okay, baiklah. Okay, terakhir sekali lah. Suka saya nak ketengahkan sedikit lah dalam penutup ni berkenaan dengan kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis dalam buku ini. Macam awal tadi saya sebutkan, penulis menyatakan ada bukan 20, ada 16. Ada 16 kesimpulan untuk diambil berat lah oleh pembaca, di mana kebanyakannya menekankan bahawa perlunya kita yakin bahawa pendidikan Islam inilah yang dapat mengubah seseorang tu menjadi seseorang yang lebih baik. Seseorang yang lebih baik, dan kerana itulah yang menunjukkan dakwah Islam ni berjalan atas fikrah yang lurus. Dan juga pendidikan Islam ni juga pendidikan Islam juga menunjukkan bahawa pendidikan Islam juga menunjukkan bahawa kita perlu maksudnya perlu diterapkan dengan mengikut kesesuaian tanpa menerapkan perkara-perkara yang terlalu berat sampaikan seseorang tu tak mampu nak membawanya. Maksudnya lari daripada fitrah kemampuan lah. Okay. Dan juga apa yang penting adalah dalam pendidikan ini adalah kita kena memperbaiki niat. Jangan menganggap kecil terhadap urusan yang kecil dalam pendidikan. Contohnya macam tadilah, memperlekehkan subjek pendidikan Islam, sedangkan pendidikan Islam tu besar. Faktor nak katanya signifikannya, kesannya sangat besar dalam diri anak-anak. Dan jangan menganggap besar hal-hal besar dalam pendidikan. Yang diperlukan adalah memperbaikinya. Okey, dan antara yang penting juga dalam proses pendidikan ni, jangan terburu-buru. Kerana terburu-buru inilah yang akan menuju kepada kegagalan. Okey, terburu-buru akan membawa kepada kegagalan. Contohnya bila kita mendidik, mengajar anak kecil dengan perkara yang berat-berat, tak sesuai dengan kemahiran dia, fikiran dia. Okey, maksudnya terlalu obses untuk kejar kepada akademik semata-mata, tetapi sedangkan secara psikologinya, emosinya terabai. Maka sampaikan, ada saya baca tu menyebabkan ia akan hilang common sense. Sampaikan macam tu. Maksudnya macam seolah-olah robot, menghafal. Sedangkan ada anak kecil, utamanya anak kecil, mereka sangat memerlukan kepada pendidikan yang berfokuskan kepada kemahiran mereka dan juga psikologi mereka. Kerana ada anak ni perlu bermain dengan emosi lah kan. Dan disebabkan itulah juga
yang mengajar sekolah rendah, tadika, sekolah menengah ni kebanyakannya wanita kan, guru perempuan. Kerana perempuan ataupun wanita ni ada elemen istimewa iaitu emosi yang melebihi lelaki. Emosi inilah yang menjadi unsur penting untuk katanya untuk menarik perhatian anak-anak kecil ni lah. Okey, maka memang kena bermain dengan emosi, meraihkan, itulah elemen penting lah pendidikan menurut Islam. Dan saya berharap agar semua dapat mendapat manfaat daripada buku ini dan kalau boleh belilah. Buku ni pun tak mahal harganya, dalam harga RM30 senaskah. Maka dia satu harga yang berbanding untuk dibeli, tetapi dalam bahasa Indonesia lah ya. Mana yang boleh membaca bahasa Indonesia sangatlah digalakkan. Dan juga sahabat-sahabat yang berada dalam bidang pendidikan, tidak kisahlah pendidikan Islam ke, dalam option lain ke, okay, subjek-subjek yang duniawi pun boleh membaca buku ini kerana aspek pendidikan Islam inilah yang perlu diterapkan, integrasikan dalam mana-mana subjek yang kita ajar. Okay. Dan saya minta maaf kalau ada kelemahan kerana buku ni terlalu tebal dalam 230 muka surat. Untuk disampaikan dalam live pada malam ini sangat singkat lah, masa tak mencukupi lah. Okay, dan itu sahajalah daripada saya dan terima kasih diucapkan kepada moderator Zakia dan juga penganjur Momen Buku di atas kesudian menjemput saya pada malam ini. Wallahualam. Terima kasih Aina. Suka daripada kesimpulan tu, kita kena yakin pendidikan Islam ni dapat pendidikan Islam je yang dapat mengubah seseorang tu menjadi lebih baik. Okey, jadinya saya mengajak penonton yang bersama kita malam ni dan penonton yang akan menonton rekod siaran ni untuk sama-sama baca buku ni, iaitu dia satu pelaburan yang baiklah untuk pembangunan ummah dengan hanya RM30. Itu Aina. Okey, buku Mendidik Generasi ala Sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu acuan Rasulullah ni adalah acuan yang terbaik. Okey, kita dah betul-betul sampai kepada penghujungnya. Terima kasih terima kasih kepada panel kita malam ni, Aina Syahirah bersama berkongsi mengupas buku ni. Doakan panel kita untuk urusan posting ya, Aina. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah Allah yasahul. Okey, terima kasih juga pada pihak penganjur dan pengurusan Momen Buku kerana menjemput saya sebagai moderator dan Aina sebagai panel malam ni. Maaf salah silap daripada kami. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma.